Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini rakaman yang ketiga cikgu buat lah. Sebab yang pertama, kedua ada masalah audio dia. Okey, tak apa. Pelajaran hari ini cikgu rakam untuk bagian sesiapa yang tertinggal tadi tak dapat ikuti Google Meet. Okey. Jadi cikgu buat rakaman lain. Okey, tajuk pada hari ini ialah kekeluargaan. Okey, tengok gambar di buku teks kamu, muka surat pertama. Okey, gambar satu keluarga sedang beriadah di taman rekreasi. Okey. Kita buatlah selepas PKP nanti ya, insya-Allah. Okey, satu keluarga sedang beriadah di taman rekreasi. Yang kedua, gambar di bawah di tengah tu. Gambar di sebuah kedai pemborong beras Haji Abdul Karim. Okey. Mestilah yang datang ke kedai pemborong ni ialah peniaga-peniaga kedai runcit. Contoh peniaga-peniaga kedai runcit, dia nak beli beras, dia datang ke kedai borong sebab kedai borong harganya lebih rendah daripada kedai runcit. So peruncit akan datang untuk membeli bekalan yang banyak dan bawa ke kedai mereka untuk dijual kepada pembeli. Okey, gambar yang ketiga sebelah kanan ni ialah gambar di sebuah butik. Butik ialah kedai pakaian, kedai menjual pakaian. Mungkin ni ialah suasana di menjelang hari raya. Mereka nak membeli baju kurung, baju Melayu dan sebagainya. Okey, gambar di bawah ialah aktiviti sukaneka. Aktiviti sukaneka sama ada di sekolah ataupun di sebuah taman. Okey. Kita tengok surat seterusnya. Ayat tunggal. Ayat tunggal ni cikgu dah ajar minggu lepas. So hari ni kita buat sedikit pengukuhan. Okey, ingat balik apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi subjek di hadapan predikat. Ya? Subjek di hadapan predikat. Okey. Ayat tu dia terbagi kepada dua, subjek dan predikat. Okey, kita tengok muka surat kedua ni. Keluarga cergas. Kita tengok dialog antara ibu dan anak ni. Yang ayat yang berwarna merah tu. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Okey, ini adalah dua ayat tunggal. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Ibu itu ialah subjek, tempat ini sungguh cantik itu ialah predikat. Tengok ayat yang kedua. Saya suka bersenam di sini. Saya itu ialah subjek, suka bersenam di sini ialah predikat. Okey, tengok apa jawapan ibu dia. Betul Nabila. Kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah. Matahari bersinar terang. Okey, kita sangat bertuah itulah ayat tunggal. Kita subjek, sangat bertuah itu predikat. Pagi ini cuaca cerah. Okey, pagi ini ialah subjek, cuaca cerah ialah predikat. Juga ayat tunggal. Tengok ayat tunggal yang seterusnya. Matahari bersinar terang. Matahari ialah subjek, bersinar terang ialah predikat. So kamu baca ayat-ayat seterusnya. Cikgu tak nak panjangkan video ni ya. Okey, tengok seterusnya ayat majmuk. Juga kita dah belajar minggu lepas. Kita buat latihan di dalam modul yang cikgu bagi. Kali ini, hari ini kita nak buat di dalam buku aktiviti ya. Okay, apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung. Apa pula kata hubung tu? Kata hubung ni ayat kata yang menyambungkan dua frasa ya. Tengok kata hubung di sebelah kanan, warna kuning tu. Dan, atau, tetapi, jika, lalu, kerana, supaya, maka, sambil, bahkan, walaupun. So ini adalah contoh kata hubung. Kalau kata hubung ni ada dalam satu ayat, ayat itu dipanggil ayat majmuk. Okey. Majmuk maksudnya bercampur lah. Okey. Contoh cikgu bagi ya. Dua ayat tunggal. Okey. Aulia suka menjahit baju. Afiah suka menjahit baju. Dua ayat tunggal ya. Cikgu gabungkan menjadi ayat majmuk. Aulia dan Afiah suka menjahit baju. Itu contoh ya. Okey, jadi kalau
ada perkataan kata hubung di dalam satu ayat, maka itu kita panggil ayat majmu'. Okey, tengok seterusnya. Membantu di dapur. Aktiviti ini adalah membaca ayat tunggal dan ayat majmu' dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, yang warna merah ialah ayat tunggal. Kita tengok yang pertama. Nabila ke dapur. Nabila ke dapur ialah ayat tunggal. Nabila itu subjek. Ke dapur ialah predikat. Tengok yang warna biru pula. Ayat majmu'. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. So, ada perkataan kata hubung di situ, iaitu dan. Bila ada dan, ini dipanggil ayat majmu'. Dan seterusnya kamu bacalah sampai habis. Okey. Kau tak faham lagi? Senang je. Kalau ada perkataan dan juga kata-kata hubung yang cikgu ajar tadi, mana itu ayat majmu'. Okey. Kita tengok. Latihan seterusnya. Okey, ini latihan. Latihan ini kamu dapati di dalam buku aktiviti. Okey. Dengar, sebut dan susun ayat. Ini tak ada masalah. Kamu susun ayat, susun nombor ya. Mengikut gambar ya. Tengok nombor 1. Kita buat sama-sama. Nombor 1. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Itu nombor apa? Nombor 3. Encik Ismail, bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Gambar nombor berapa? Gambar nombor 1. Okey, Puan Sakinah, ibu Imran mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Gambar nombor 4. Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Nombor apa? Gambar nombor 2. Tulis 2. Imran meluncur air bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Okey, nombor apa? Gambar nombor 5. Okey. Setelah puas bermain, mereka memulakan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Okey, nombor 6. Tak ada masalah, senang saja. Okey. Jadi kamu buat latihan yang kedua ini. Tengok latihan yang ketiga. Sorry, ini latihan pertama. Ini latihan kedua. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmu'. Okey, di bahagian bawah tu kamu tulis 4 ayat tunggal, 4 ayat majmu', cari jawapan di atas. Okey, kita buat sama-sama. Sarapan berkhasiat. Bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Okey, ini ayat apa? Ayat tunggal. Tidak ya, tak nampak. Ayat tunggal, okey. Beliau membuat lempeng kelapa. Beliau membuat lempeng kelapa. Ini juga ayat tunggal. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Pun tunggal. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Ada perkataan dengan ni. Bila ada perkataan dengan, ini ialah ayat majmu'. Okey. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Juga ada kata hubung dengan ni. Kata hubung dengan. So, ini adalah ayat majmu'. Irmi dan Imran. Ada kata hubung sini dan. So, ini ialah majmu'. Okey. Minuman mereka ialah jus oren. Ini ialah tunggal sebab tidak ada kata hubung.
Imran suka minum susu tetapi Irmi suka minum jus oren. Okey, ada tak kata hubung? Ada, iaitu tetapi. So ini ialah majmuk. Dan ayat akhir, mereka bersarapan bersama-sama. Okey, tidak ada kata hubung, sini ialah ayat tunggal. Okey. Senang saja. Kamu tulis di bahagian bawah ya. Okey. Ini latihan kedua. Latihan yang ketiga. Okey, yang ini dalam buku teks. Belum latihan lagi. Ini adalah cara nak menulis tulisan berangkai. Cara nak menulis tulisan berangkai. Ya. Okey, cara nak menulis tulisan berangkai. A, contoh A ya. Ni A kecil. Macam tu. B, C, D, E macam biasa. F ke bawah. G, H, I, dan J. Dan seterusnya kamu buat sendirilah. Tapi janganlah tulis dalam buku teks ni. Kamu tulis dalam buku aktiviti ada ya. Okey. Ini cikgu tunjuk sebahagian saja. Contoh. Okey. Ini latihan yang kamu perlu tulis. Tulis nama seorang anggota keluarga kamu. Okey. Contoh. Anggota keluarga kamu siapa? Adik kamu nama Hafiz. Okey, so tulis Hafiz di dalam kotak ni. H, A, F, I, Z. Hafiz. Okey. Kemudian di bawah ni pilih 5 huruf yang ada pada nama anggota keluarga kamu. So cikgu tak nak macam tu. Cikgu nak kamu tulis nama anggota keluarga kamu di nombor 1, 2, 3, 4 ni. Contoh nama ayah kamu ya. Ayah kamu nama Khairil. Contoh. K, H, A, I, R, I, L. Khairil. So tulis 2 kali di sebelah kanan. Bawah contoh nama ibu kamu. Nama ibu kamu ialah Salina. Contoh S, A, L, I, N, A. Salina. Tulis 2 kali juga. Bawah nama kakak kamu, nombor 4 nama abang kamu, nombor 5 nama adik kamu ya. Okey, itu latihan yang ketiga, tulisan berangkai. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja latihan ataupun pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu mohon kamu siapkan kerja rumah kamu yang dari minggu lepas hari itu pun dan hari ini. InsyaAllah pada minggu 8 kita buat lagi latihan yang baru menggunakan buku teks dan buku aktiviti. Cikgu tak nak putus state dah lah ya. So cikgu gunakan buku sepenuhnya buku aktiviti. Kalau ada latihan lain cikgu suruh buat di dalam buku tulis ya. Okey. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.